tentang Palestin dan akan diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Azmi daripada Ma'had Hafiz Riyadhus Shalihin Pasir Gudang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tafadhal masykur. Maafkan saya, ada sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Kerusi Majlis yang saya hormati dan kita kasihi, Al-Fadhil Tuan Guru Tokku Pasir Gudang yang saya hormati dan saya kasihi, para alim ulama, para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, para pelajar, adik-adik yang dirahmati dan diberkati oleh Allah sekalian. Hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang masa yang singkat kita dapat berkumpul berada bersama-sama pada hari ini, menunjukkan penerusan solidariti kasih sayang kita, kecintaan, kecanaan kepada saudara-saudara kita yang berada jauh nun di bumi Palestin. Dan hari ini insya-Allah dalam pertemuan yang jarang-jarang kali kita dapat adakan, yang saya yakin sebelumnya kalian telah pun mendengar, dikongsikan, bercerita berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. InsyaAllah pada malam ini kita buat sedikit kelainan. Kita bawa kalian lebih dekat dengan apa yang sedang berlaku di sana, kerana insyaAllah perkongsian pada malam ini tidak datang daripada laman web, tidak datang daripada media sosial, tetapi datang daripada kacamata pandangan orang-orang Palestin sendiri. Dan saya alhamdulillah berada di bumi Palestin sejak daripada tahun 2013. Ke sana setelah menamatkan pengajian yang pertama di dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Kemudian meneruskan pengajian di bumi Syria selama 1 tahun setengah di dalam bidang syariah. Setelah berlaku serangan di bumi Syria, balik ke bumi Malaysia, duduk 2-3 bulan menjalankan kempen-kempen bantuan untuk saudara-saudara kita orang-orang Syria, sama ada yang berada di dalam bumi Syria ketika itu ataupun yang berada di Malaysia. Dan akhirnya diberi pilihan oleh ibu dan ayah untuk meneruskan pengajian di luar daripada Malaysia. Alhamdulillah ketika itu saya membuat pilihan untuk berada di bumi Gaza, di bumi Palestin. Maka tahun 2013 saya sampai ke bumi Palestin sebagai pelajar Malaysia pertama dan tunggal di Universiti Islam Gaza di dalam bidang syariah. Dan sehingga kini masih lagi tunggal. Beberapa tahun yang lepas kami datang ke Pasir Gudang ini, ke tempat yang sama, mengkisahkan beberapa kisah dengan kalian, menawarkan kepada kalian untuk memberikan anak-anak kalian menjadi pelajar-pelajar kedua dan ketiga di bumi Gaza, Palestin, di Universiti Islam Gaza. Masa tu kita bagi tawaran untukku, tetapi tidak ada yang menyambut. Kita dah tunggu 2-3 tahun, belum ada yang sampai ke sana. Harapnya dengan hari ini semangat yang lebih akan dapat kita timbulkan, suntikan yang lebih baik kita dapat berikan, sehingga ada yang sanggup mengorbankan dan menghadiahkan anak-anak mereka untuk perjuangan pembebasan bumi Palestin daripada dalam bumi Palestin, insya-Allah. Saya duduk di bumi Gaza sejak daripada 2013. Dan saya ingat nasihat dan pesan pertama yang diberikan kepada saya oleh sahabat-sahabat ketika itu
Mereka sebutkan, wahai Nadir, engkau masuk ke dalam bumi Gaza pada saat ini, engkau kena memperbaharui niat engkau. Niat engkau masuk ke dalam bumi Gaza dengan kaki kanan yang pertama ini adalah sebagai seorang murabit. Engkau masuk ke dalam bumi ini, kau kena berniat bahawa batang tubuh engkau adalah benteng-benteng yang akan digunakan untuk mempertahankan bumi Palestin, khususnya wilayah Gaza ini daripada serangan-serangan musuh. Batang tubuh ini dengan keberadaannya di bumi Gaza akan menjadi benteng-benteng yang akan memastikan bumi-bumi ini yang mana yang masih berbaki di dalam bumi Palestin tidak akan diambil dan dirampas daripada bumi Gaza. Ketika itu saya dengar nasihat daripada beliau. Tak lama selepas itu mendengar cerita daripada beliau. Nak cerita penting tak penting niat bila mana kita melakukan sesuatu. Pemuda ni, seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, sentiasa berjaga di sepanjang sempadan setiap malam. Setiap malam dia akan jaga di pos-pos kawalan yang diarahkan oleh komander-komander dia. Setiap kali dia keluar, Allah takdirkan tempat dia berjaga tidak pernah dibom. Sampailah satu ketika dia pergi ke tempat tersebut, berjaga di tempat yang sama. Tiba-tiba Allah takdirkan tempat dia berjaga diledakkan dengan jet-jet pejuang, jet-jet perang daripada Zionis Israel. Yang menyebabkan ada kawan-kawan dia yang cedera, ada kawan dia yang mati syahid. Lalu pemuda ni yang menasihatkan kepada saya, disebutkan, ketika itu aku bermuhasabah. Apa silap aku, apa yang aku selalu buat tetapi hari itu aku tak buat. Sehingga Allah memberikan dan membuka mata musuh untuk nampak aku berada di mana. Dia terkenang bahawa ketika itu dia keluar dalam keadaan nak tak nak berjaga di sempadan. Manusia biasa kadang-kadang rasa malas datang. Dia kata, hari itu aku tak rasa macam aku nak jaga sempadan. Maka aku lupa dua benda yang selalu aku buat setiap kali aku keluar untuk berjaga di sempadan. Yang pertama sekali, aku lupa untuk niat bahawa aku keluar pada hari ini untuk jaga di sempadan supaya tidak boleh ditembusi oleh pihak musuh. Yang kedua, aku lupa nak baca satu ayat yang tidak pernah aku tinggalkan setiap kali aku berjaga di sepanjang sempadan, iaitu ayat daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Setiap kali aku baca ayat ini, tak pernah tempat aku kena bom. Orang tak nampak, musuh tak nampak di mana aku berjaga. Tapi kali ini aku lupa nak niat satu kali. Aku lupa nak baca ayat pelindung tersebut satu kali. Allah takdirkan tempat aku berjaga di bom. Tapi alhamdulillah aku tak mati syahid supaya aku boleh beri peringatan kepada orang lain. Ini hebat bumi Gaza ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang berada di dalam satu kawasan Palestin, yang mana Palestin berada dalam satu kawasan yang lebih besar yang disebut sebagai kawasan Asyam. Asyam ni 4 buah negara. Jordan, Lebanon, Syria, Palestin. Tempat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kawasan yang diberkati. Kawasan yang kita kena cari, kita kena tumpukan perhatian kita terhadap tempat tersebut. Kawasan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra yang selalu kita baca setiap kali kita menyambut sambutan Isra wal Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahagian pertama tu selalu para asatizah dia cerita perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang diberkati sekelilingnya pun ramai ustaz-ustaz dah cerita. Hari ini kita nak fokus sedikit kepada bahagian ayat yang berbunyi linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kepada kita semua ni tanda-tanda kebesaran, kehebatan dan keagungan Allah. Yang mana bumi Gaza pada hari ini secara khusus, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat-sangat hebat. Dan tanda kebesaran Allah yang paling hebat yang ada di bumi Gaza pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu kelompok manusia yang masih sanggup untuk mengorbankan bukan sahaja masa, tenaga, harta,
malah nyawa dia untuk memastikan agama Islam dapat ditegakkan. Dalam keadaan kita sibuk dengan urusan dunia kita masing-masing. Dalam keadaan kita sibuk mengejar urusan keluarga kita masing-masing. Di sana mereka mengorbankan segala apa yang mereka ada. Mewakili kita semua. Mewakili 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia. Untuk memastikan tanah tersebut tidak dapat diambil oleh musuh-musuh yang durjana. Sebab itulah, bila kita duduk di bumi Gaza, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak hairan bila mana kita mendengar kisah-kisah yang ajaib datang daripada bumi Gaza tersebut. Tahun 2014, bila mana Zionis Israel mengangkat bendera putih, tak dapat berlawan dengan mujahidin walaupun keadaan mereka jauh lebih baik daripada mujahidin. Ditanya jeneral-jeneral perang Israel, kenapakah kalian tidak dapat tembus masuk ke dalam bumi Gaza sedangkan kalian mempunyai teknologi yang begitu canggih, keupayaan yang begitu tinggi, latihan yang begitu cekap, tak dapat tembus nak masuk ke dalam bumi Gaza yang sangat-sangat kecil? Maka jeneral-jeneral perang ini, apa yang mereka jawab, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka katakan, bagaimana kami nak masuk ke dalam tanah-tanah yang bukan sahaja dijaga oleh mujahidin yang cintakan kepada kematian, yang mengejar kematian, yang mana mereka ini berada di atas tanah pada masa yang sama adanya kumpulan-kumpulan lembaga-lembaga putih yang turun daripada langit berjaga bersama-sama dengan para mujahidin di dalam kawasan-kawasan tersebut. Bagaimana mereka nak tembus masuk ke dalam kawasan yang dijaga oleh para mujahidin, di mana dihantarkan anjing-anjing para mujahidin tersebut masuk jumpa kawasan tempat mujahidin menyorok tentera-tentera Zionis Israel dalam bentuk anjing-anjing mereka. Sampai kepada para mujahidin berbisik kepada anjing, "Wahai hamba Allah, bagaimana engkau nak membocorkan rahsia kedudukan kami ini? Bagaimana engkau hendak taat kepada ketua-ketua engkau, kepada musuh-musuh Allah yang nak masuk dan ambil bumi milik Allah ini?" Anjing dengar arahan, bertunduk, berlalu pergi ke tempat yang lain. Tak jadi menyalak. Sampaikan Zionis Israel sangkakan di sana tidak ada mujahidin, mereka masuk. Dan akhirnya mereka dibunuh beramai-ramai oleh tentera-tentera mujahidin tersebut, Zionis tersebut. Bagaimana mereka nak masuk ke dalam satu kawasan, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana orang-orang yang berjaga di dalamnya seperti para pemuda yang berjaga pada tahun 2014 tersebut. Bila mana mereka masuk ke dalam terowong-terowong untuk melakukan operasi-operasi istishhadi, berani mati. Masuk ke dalam terowong tak bawa apa-apa bekalan, kerana mereka menjangkakan mereka tidak akan keluar lagi daripada terowong tersebut. Masuk di sebelah Gaza, keluar di sebelah Israel. Nak keluar, tiba-tiba laluan keluar dibom oleh tentera Zionis Israel. Jalan masuk pun dibom oleh tentera Zionis Israel. Maka pemuda-pemuda mujahidin ini dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak berpatah balik ke bumi Gaza. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka duduk di dalam terowong-terowong tersebut menanti arahan seterusnya datang daripada komanda-komanda mereka. Ketika itu waktu bulan Ramadan, peperangan sedang sengit berlaku. Mereka tidak ada apa-apa bekalan melainkan kurma-kurma yang mereka bawa. Mereka bertahan, tuan-tuan dan puan-puan, bersahur dengan setengah biji kurma, berbuka dengan baki setengah biji kurma. Berapa lama mereka duduk dalam terowong tersebut bertahan menunggu arahan daripada komanda-komanda mereka, bersedia pada bila-bila masa untuk melakukan serangan sekiranya jalan terbuka untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. 21 hari duduk bertahan di dalam terowong-terowong tersebut dengan kurma-kurma yang ada sebagai bekalan. Kita, Masya Allah, sampai ke tempat Tokku ni, dia punya ikram duyuf hebat. Beratur dalam soft, ada makanan dalam plastik kat depan. Duduk dekat belakang, makanan dibawa ke belakang. Sekejap lagi naik atas pula, Tokku, makanan penuh pula dekat atas. Ini ujian kita, ujian masing-masing. Tetapi insya-Allah, saya yakin kalian yang berada di hadapan ni, kalau kita buat modul program-program Tokku, 1 bulan hanya 1 orang 1 biji kurma diberikan. Saya rasa akan kekal jumlah ini insya-Allah bersama-sama. Nak tengok kuat tak kuat orang yang berada dalam dewan ni pada hari ini, kita tengok nanti sumbangan berapa kita dapat petik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian,
Maka saya duduk di bumi Gaza tersebut. 2013, 2014, 2015, 2016, iman saya mula goyah. Saya mula rasa macam penat berada di bumi Palestin. Penat bila mana keluar sahaja, orang nampak kita ni bawa bantuan. Orang nak bantuan perkahwinan, nak bantuan perubatan, nak bantuan pendidikan. Semua orang cari kita. Masa tu orang namakan saya satu gelaran. Dipanggil sebagai dolar mutaharrik. Dolar mutaharrik. Dolar mutaharrik ni dolar bergerak. Dia nampak saya ni macam dolar yang sedang bergerak, datang untuk bagi bantuan. Tak boleh nak keluar daripada rumah. Kalau keluar kena serbu, orang datang nak minta bantuan kerana keadaan Gaza yang sangat-sangat sempit. Maka pada tahun 2016 tersebut, saya sebut kepada diri saya kena ambil satu keputusan untuk memastikan batang tubuh dapat diikat dengan perjuangan Palestin yang insya-Allah tidak lama lagi akan mencapai kemenangan. Ketika itu, saya berkahwin dengan seorang wanita Palestin. Dan wanita Palestin yang saya kahwin bekas isteri kepada seorang syahid Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam. Syahid pada tahun 2008, meninggalkan seorang isteri dan juga 5 orang anak. Jadi Alhamdulillah, saya kahwin satu orang, dapat 5 orang percuma. Buy one, get 5 free, tuan-tuan dan puan-puan. Dan 5 free ni pula anak-anak Arab. Yang saya rasa ramai di kalangan kalian ni pernah belajar di negara Arab. Kalian tahu anak-anak Arab ni satu orang samaan dengan 10 orang anak Melayu. Susah nak jaga dia. Tapi Alhamdulillah, dengan pahala membela anak-anak yatim inilah, saya terus bertahan di bumi Gaza. 2014 kita berdepan dengan peperangan pertama di bumi Gaza 51 hari. 2021 peperangan 11 hari. 2023 ini duka citanya peperangan yang berlaku dalam keadaan saya tidak berada di bumi Gaza, tetapi ahli keluarga, isteri dan juga 7 orang anak berada di bumi Gaza pada saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya pernah datang ke sini, saya pernah menceritakan pengalaman-pengalaman berada di bumi Gaza. Hari ini kita nak fast forward sikit. Kita nak terus pergi kepada apa yang sedang berlaku pada tahun 2023 ini. Yang bermula pada 7 Oktober, yang berlaku dalam keadaan sangat-sangat mengejut. Tidak ada orang sangka dan jangka bahawa serangan itu akan bermula dan berlaku pada 7 Oktober tersebut. Ketika itu saya berada di bumi Malaysia, sama-sama dengan sahabat-sahabat saya daripada Palestin. 7 Oktober, jam 12.30 tengah hari, sedang merancang dan melaksanakan bengkel advokasi bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain. Tiba-tiba jam 12.30 tengah hari tersebut, sekitar jam 6.30 pagi waktu Gaza, puluhan mesej WhatsApp masuk ke dalam phone saya. Sahabat-sahabat kita, jiran-jiran, ahli keluarga yang berada di Gaza menyebutkan bahawa mereka mendengar berita pagar-pagar sempadan, pagar-pagar pemisah di antara Gaza dan juga tanah haram Israel telah pun berjaya dibom oleh para mujahidin. Mujahidin sedang masuk ke dalam tanah haram Israel dengan motosikal-motosikal dan jeep-jeep mereka. Mereka ceritakan bagaimana mereka mendengar khabar pemuda-pemuda mujahidin terbang melepasi pagar-pagar pemisah masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka menyebutkan tentang roket-roket yang begitu banyak yang dilancarkan daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku. Sehinggalah muncul Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang namanya Muhammad Ad-Daif atau Abu Khalid Ad-Daif. Ramai orang biasa dengar nama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah jurucakap Brigade Izzuddin Al-Qassam. Abu Khalid Ad-Daif, Muhammad Ad-Daif, dia komander yang memimpin sekitar 50,000 mujahidin yang berada di dalam bumi Gaza pada hari ini. Pemuda yang sangat ditakuti oleh musuh. Bukan sahaja oleh Zionis Israel tetapi juga oleh pihak Barat. Telah cuba dibunuh sebanyak 8 kali, tidak berjaya. Tahun 2014, satu roket dilepaskan ke rumahnya membunuh isteri dan anak-anaknya. Roket kedua dilepaskan, tak meletup roket tersebut. Panjang umur Abu Khalid Ad-Daif untuk meneruskan perjuangan. Maka Abu Khalid Ad-Daif ini dia keluar dan dia menyebutkan bahawa hari ini kita melancarkan operasi-operasi masuk ke dalam tanah haram Israel. Hari ini dalam 20 minit yang pertama kita telah melancarkan 5,000 roket daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Kita menghantar komander-komander kita 1,000-1,500 orang dengan menggunakan peralatan paramotor dan paragliding
terbang masuk melepasi pagar-pagar pemisah, landing di sebelah tanah haram Israel. Kita menghantar pemuda-pemuda yang berjaya untuk meletupkan pagar-pagar pemisah masuk ke dalam tanah haram Israel untuk melaksanakan dan menyempurnakan beberapa objektif yang saya akan kongsikan kepada kalian nanti. Dan operasi kita pada hari ini, kita namakannya sebagai Tufanul Aqsa. Sebab apa namanya Taufan Al-Aqsa? Sebab taufan ini sifatnya tuan-tuan dan puan-puan, dia datang secara mengejut. Tak ada orang yang tahu bahawa peristiwa itu akan berlaku dalam bentuk itu, pada waktu itu, dan untuk tujuan apa? Melainkan satu kumpulan Brigade Izzuddin Al-Qassam yang terpilih sahaja. Ketika itu, mujahidin seperti Taufan menggunakan segala kekuatan yang mereka ada untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Mujahidin, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2001 mencipta roket mereka yang pertama. Roket yang ketika itu boleh mencapai jarak 3 km. 2001. 2014, pertama kali mereka berjaya untuk menyerang Tel Aviv dengan menggunakan roket baru yang namanya R160. R ni apa? Daripada nama salah seorang yang mengasaskan Hamas, iaitu Rantisi. 160 ni apa? Jarak roket Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam yang ketika itu boleh mencapai jarak 160 km. Tahun 2023, mereka meledakkan beberapa kawasan lain di dalam bumi tanah haram Israel tersebut dengan menggunakan roket-roket lain pula. Antara yang digunakan nama dia A250. Sebab apa? A ni nama seorang lelaki yang digeruni oleh Zionis Israel pada penghujung tahun 1990-an, melancarkan operasi-operasi istishhadiyin, pengebom-pengebom berani mati yang masuk ke dalam tanah haram Israel melaksanakan letupan-letupan, sehingga kan dia diberi satu tagline yang khusus untuk lelaki ini yang diberi gelaran Muhandis Al-Qassam, jurutera Al-Qassam, engineer Al-Qassam. Dia diberikan satu tagline, bila mana engkau melihat atap-atap bas meletup, ketahuilah Al-Qassam sedang berada di tempat kalian. Gerun Zionis Israel dengan lelaki ini sehinggalah dia dibunuh duka citanya dengan kerja-kerja tali barut. Fon yang digunakan untuk berhubung dengan ahli keluarganya meletup, yang menyebabkan dia mati syahid. Pemuda ini nama dia Yahya Ayyash. Dan roket ini diberi penghargaan kepada dia A250 Ayyash 250, jarak roket Mujahidin yang boleh sampai 250 kilo pada hari ini, walaupun hanya dibuat daripada dalam bumi Gaza sahaja. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mereka menggunakan segala kekuatan yang mereka ada dengan nama Taufan Al-Aqsa itu, dan alhamdulillah mereka berjaya untuk mencapai 3 objektif utama yang diletakkan bila mana mereka masuk ke dalam tanah haram Israel. Orang yang tak tahu objektif ini, bila dia tengok pada hari ini berlaku jumlah syuhada yang begitu besar, bangunan yang hampir 60% dimusnahkan, lebih 60% orang Gaza yang hilang tempat tinggal, maka orang akan kata Mujahidin tak pandai berperang. Ada yang sebutkan Mujahidin tak pandai berstrategi. Ada yang lagi melampau, duduk di kerusi-kerusi empuk mereka walaupun bergelar doktor-doktor di universiti, menyebutkan bahawa tidak ada jihad di Palestin. Tetapi bila mana mereka berada di lapangan dan mereka tahu apa tujuan Mujahidin melaksanakan tindakan-tindakan ini, maka mereka akan faham bahawa Mujahidin sebenarnya telah pun mencapai sasaran-sasaran mereka. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, serangan pada 7 Oktober dibuat untuk mendapatkan prisoners of war, tawanan-tawanan perang. Sebab apa? Sebab setiap kali berlaku gencatan senjata bersama-sama dengan Zionis Israel, termasuklah tahun 2014 bila mana mereka mengangkat bendera putih, termasuklah tahun 2021 bila mana mereka yang minta berlakunya gencatan senjata diletakkan syarat-syarat oleh para mujahidin, maka mereka akan menjatuhkan dan merosakkan perjanjian-perjanjian tersebut. Semuanya dikhianati sebagaimana perangai Yahudi yang cukup kita kenali. Maka kali ini mujahidin mengambil pengajaran, kalau kita nak buat gencatan senjata, kena ada sesuatu yang boleh kita letakkan di atas meja rundingan. Dan apa yang paling baik yang kita boleh letakkan ialah tawanan-tawanan perang tersebut. Sebab apa? Sebab pada tahun 2011, mereka berjaya untuk tangkap satu orang tentera tawanan Israel
tahun 2006, 5 tahun disimpan di dalam bumi Gaza, tidak ditemui oleh Zionis Israel, oleh teknologi yang canggih, oleh tali-tali barut mereka. Tak jumpa di mana disorok tawanan perang yang namanya Gilad Shalit ini. Tahun 2011, Zionis terpaksa akur dan terpaksa bersetuju dengan satu prisoner exchange deal, Safqah Wafa'ul Ahrar, di mana satu orang Gilad Shalit ketika itu ditukarkan dengan 1,100 tawanan-tawanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Israel. Maka objektif pertama Mujahidin masuk pada 7 Oktober telah berjaya, kerana di tangan mereka bukan 1, bukan 100, tetapi 250 orang tawanan-tawanan perang yang sebahagian daripada mereka telah pun ditukarkan dalam gencatan senjata yang berlaku baru-baru ini sepanjang 7 hari, di mana satu orang tawanan yang berada di tangan Mujahidin ditukarkan dengan 3 orang wanita dan juga kanak-kanak yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel. Mungkin ada yang kata teruk, satu dapat tukar dengan 3, dulu satu dapat tukar dengan 1,100. Tetapi kalau kita nak kenangkan lemah tak lemah umat Islam pada zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengenangkan pada zaman Khalifah Mu'tasim Billah, di mana ketika itu berdepan dengan kuasa Rom, dan satu orang tahanan wanita ketika itu yang berada di dalam penjara Rom menyebutkan, wa Mu'tasima, wa Mu'tasima, wahai Khalifah Mu'tasim, aku ini sedang dinodai, maruah aku sedang dilucutkan, aku sedang dimalukan, aku sedang dihina di dalam penjara-penjara Rom. Di manakah engkau, wahai Khalifah Mu'tasim Billah? Sampai berita tersebut kepada Khalifah Mu'tasim Billah, dihantarkan surat kepada Rom, wahai anjing-anjing Rom, lepaskan wanita tersebut, wanita Muslim yang berada di dalam penjara engkau. Sekiranya tidak dibebaskan, maka aku akan menghantar tentera-tentera aku untuk menghapuskan engkau. Tentera Rom enggan untuk melepaskan wanita tersebut. Khalifah Mu'tasim Billah menggerakkan seluruh tenteranya, yang disebutkan ramai tak ramai, kepalanya sampai ke tempat Rom, ekornya masih berada di tempat Khalifah Mu'tasim Billah. Ramai tak ramai digerakkan untuk membebaskan satu orang tahanan wanita Palestin yang berada di dalam penjara Rom ketika itu. Kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, ratusan, mungkin ribuan wanita yang berada dalam penjara Zionis Israel pada hari ini. Kita tak mampu nak menggerakkan walau satu jari pun untuk melepaskan satu tembakan ke arah musuh kita untuk membebaskan wanita-wanita tersebut. Bila mana Mujahidin berjaya untuk melepaskannya dengan tangkapan-tangkapan tawanan perang yang dapat diambil pada 7 Oktober, kita memberikan berbagai-bagai alasan, kita cuba mencari kesalahan dan kita menyebutkan seolah-olah kitalah yang paling Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif yang kedua mereka masuk pada 7 Oktober ialah untuk membatalkan satu perjanjian normalisasi yang nak dibuat duka citanya oleh sebuah negara Arab yang kuat dan berpengaruh. Nak buat perbincangan untuk duduk sebantal, berkongsi ekonomi, berkongsi teknologi, berkongsi keupayaan mencipta senjata bersama-sama dengan musuh. Dan kalaulah negara ini membuat normalisasi bersama dengan Zionis Israel, maka dia akan diikuti oleh negara-negara Arab lain yang lebih lemah daripada negara tersebut. Duka citanya, negara itu negara mana, tuan-tuan dan puan-puan? Negara itu adalah negara yang diberi tanggungjawab untuk menjaga Al-Haramain Asy-Syarifain, dua buah kota suci dan masjid suci umat Islam, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, nak bersama-sama dengan Zionis Israel untuk memerangi orang yang sedang menjaga masjid ketiga tersuci orang-orang Islam, Masjidil Aqsa. Tetapi alhamdulillah, dengan serangan yang dibuat oleh Mujahidin, sekitar 1 minggu selepas serangan tersebut, Raja Muhammad bin Salman, Arab Saudi, mengatakan bahawa kami membatalkan perbincangan normalisasi bersama dengan Zionis Israel dan kami akan membantu orang-orang Palestin. Walaupun dia cakap tu, dia cakap lah, kan. Hari ini Yaman hantar roket daripada Yaman, walaupun Houthi Syiah yang hantar, tapi nak sampai ke Israel tak boleh, sebab dicantas dan dihalang oleh sistem pertahanan Arab Saudi. Tak sempat sampai ke Israel, Arab Saudi dah sekat dahulu. Ini hakikat yang sedang berlaku di dalam dunia kita pada hari ini. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka lancarkan serangan pada 7 Oktober?
sebabnya penganalisa perang mereka di kalangan para mujahidin, mereka telah pun membuat bacaan bahawa selepas 7 Oktober, Zionis sebenarnya akan membuat serangan masuk ke dalam bumi Gaza dengan sebab keadaan ekonomi, sosial, politik mereka yang terlalu lemah. Maka Benjamin Netanyahu perlukan kuda tunggangan yang selalu digunakan olehnya untuk menarik semula sokongan rakyat kepadanya, untuk menunjukkan bahawa dia hero yang boleh mempertahankan Israel. Mereka akan serang sekali lagi bumi Gaza. Tetapi sebelum sempat mereka dapat serang, alhamdulillah mujahidin membuat bacaan dan melakukan serangan terlebih dahulu. Maka bila kita tahu dah tiga-tiga objektif tersebut berjaya, hari ini kita tengok serangan balas yang dibuat oleh Zionis masuk ke dalam bumi Gaza. 63 hari peperangan berlanjutan, 17,000 orang-orang yang mati syahid, 7,000 yang hilang masih berada di bawah runtuhan, 46,000 yang cedera, ratusan buah masjid yang rosak, 300,000 rumah-rumah yang dimusnahkan. Soalnya, adakah orang Gaza mereka reda dengan apa yang dibuat oleh mujahidin? Sehingga kan hari ini mereka mengorbankan perniagaan, rumah-rumah, malah nyawa anak-anak mereka dengan sebab serangan balas daripada pihak Zionis Israel. Maka jawapannya tuan-tuan dan puan-puan ada di hadapan kalian, pemuda-pemuda yang saya bawa daripada bumi Gaza. Dihijab? Faham Melayu? Beratur kat sini. 3 orang ni tuan-tuan dan puan-puan keluar sebelum saya keluar daripada bumi Gaza. Kira-kira 3 bulan yang lepas. Keluar kerana mereka bekerja di Cinta Gaza Malaysia, di organisasi kita di Gaza. Dan mereka ini datang ke bumi Malaysia untuk kita menyusun perancangan pelan strategik kita. Dan bila mana mereka sampai ke bumi Malaysia, nak balik semula ke bumi Gaza, mereka singgah untuk buat umrah. Sampai di Saudi, duka citanya pada 7 Oktober 2023. Habis buat umrah, sempadan ditutup. Tak boleh balik ke bumi Gaza. Maka balik semula ke bumi Malaysia berteduh, menumpang kasih kalian, rakyat Malaysia yang sangat cinta kepada orang Palestin. Di sebelah kiri saya, saudara Alak Mansur. Alak Mansur ni, dia ada masters di dalam bidang pengurusan dan media. Menjaga cabang kemanusiaan Cinta Gaza Malaysia di bumi Gaza. Alak Mansur, tuan-tuan dan puan-puan, kira-kira 1 bulan yang lepas, kami sedang berceramah di Kuantan, di Pahang. Tiba-tiba dapat maklumat bahawa rumah keluarganya sebelahnya dibom oleh Zionis Israel. Isteri dan anak-anak dalam tempoh 1 jam menunggu, tak tahu khabar adakah hidup lagi ataupun sudah mati. Selepas 1 jam, alhamdulillah dikhabarkan bahawa kedua-dua anak-anaknya selamat. Dan isterinya berjaya diselamatkan daripada bawah runtuhan dalam keadaan cedera tetapi masih lagi bernyawa. Sebelah kita, saudara Syadi Salim, masters di dalam bidang linguistik bahasa Inggeris. Pegang pusat budaya Malaysia di bumi Gaza, Palestin. Beliau ini ahli keluarganya, 2 orang anak dan 1 orang isteri berlindung di sekolah-sekolah pelarian di sebelah utara Gaza yang menjadi pusat tumpuan pembantaian Zionis Israel pada hari ini. Mereka duduk di sekolah itu dengan ribuan penduduk-penduduk Palestin yang lain. Dia menceritakan bagaimana isteri dia kena beratur 5 jam sehari untuk mendapatkan beberapa keping roti nak diberi makan kepada anak-anaknya. Kemudian beratur lagi 5 jam nak mendapatkan beberapa botol air bersih supaya anak-anaknya tidak mati kehausan. Beberapa kali dah sekolahnya, tempat keluarganya berlindung telah dibom oleh Zionis Israel, tetapi alhamdulillah keluarganya masih selamat. 3-4 hari yang lepas saya kongsikan video satu sekolah yang dibom, sekolah tempat keluarganya berlindung. Dalam video tersebut nampak 1 orang pemuda, iaitu kembar kepada Syadi ni, nama dia Fadi, dukung seorang budak, bawa keluar daripada sekolah tersebut dalam keadaan wallahu alam cedera ataupun sudah pun mati syahid. Saya tanya kepada Syadi, dia kata, alhamdulillah bukan anak aku. Selepas tu dia ajak saya keluar makan. Saya kata, kau ni Syadi lain macam.
Kau tengok bukan anak kau, alhamdulillah selamat, kau boleh ajak aku keluar makan. Dia kata, apa yang aku boleh buat? Apa lagi yang aku boleh buat setelah aku melihat begitu ramai orang yang mati syahid pada hari ini? Dalam keadaan kita tak mampu nak buat apa-apa untuk menghalang pembunuhan yang sedang berlaku. Dia kata, perasaan aku rasa aku sudah mati. Nak jadi apa pun jadilah. Apa yang kita tidak boleh nak kawal, kita kena tawakal. Tak boleh kawal, kena tawakal. Kena serahkan saja kepada Allah apa yang boleh berlaku. Yang di sebelah kanan saya mungkin sebahagian daripada kalian kenal. Tidak hanya menghadiahkan perjuangan hidupnya untuk pembebasan bumi Palestin sebagaimana pemuda-pemuda yang lain, tetapi tahun 2008 juga menghadiahkan ayahnya untuk perjuangan. Ayahnya seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam mati syahid pada tahun 2008 ketika mana sedang menyiapkan operasi nak masuk daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel untuk buat operasi di sana. 2008 tuan-tuan dan puan-puan, dia berumur 8 tahun. 6 bulan terakhir ayahnya selalu sibuk dengan urusan operasi yang nak dibuat, tak sempat nak balik, tak sempat nak berjumpa dengan anak-anaknya. Satu malam dia balik ke rumah, jumpa dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, jumpa dengan isteri, berjumpa dengan budak ni yang namanya Naim. Masa tu berusia 8 tahun. 8 tahun dipanggil oleh si ayah. Ayahnya kata, aku nak bagi tahu engkau satu rahsia. Budak ni seronok. 6 bulan tak jumpa ayahnya, tiba-tiba dipanggil untuk bagi tahu satu rahsia. Apalah ayah aku nak buat, nak bagi tahu kepada aku surprise hari ni. Dipanggil budak yang umur 8 tahun ni, dia kata apa? Dia kata, wahai Naim, esok aku akan mati syahid. Bagi tahu anak yang usia 8 tahun, esok aku akan mati syahid. Setelah 6 bulan tak jumpa dengan anaknya. Anaknya bangun nak pergi bagi tahu kepada si ibu yang berada di dapur apa yang dikhabarkan oleh si ayah. Ayahnya tarik balik tangan Naim. Ayah dia kata kepada dia, apa yang aku khabarkan kepada engkau adalah khabar untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau bagi tahu sesiapa, melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Ayahnya pun meninggalkan kepada dia beberapa wasiat untuk menjaga ibunya, adik-adiknya, untuk menjaga Al-Quran, untuk meneruskan perjuangan jihad yang telah dimulakan. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, dia balik semula ke tempat operasinya. Naim esok pagi bangun, pergi ke laut, belajar berenang bersama-sama dengan kawan-kawan, sebagaimana disuruh oleh si ayah. Balik mendekati waktu Zuhur, orang semua sudah berkumpul di rumah, penuh rumahnya. Ditanya kepada ahli keluarganya, ibunya, apa yang berlaku. Disebutkan kepada Naim bahawa ayahnya telah betul-betul mati syahid. Maka Naim cari, mana jenazah ayah aku? Mana jasad ayah aku? Aku nak usap pipinya, aku nak belai rambutnya, aku nak cium dahinya. Aku nak ucapkan kepada ayahku, selamat tinggal wahai ayah yang tak sempat aku kenal. Selamat tinggal wahai ayah yang jarang-jarang aku jumpa. Apa yang dibuat oleh pakciknya, diangkat satu bungkusan di tangannya. Disebutkan kepada Naim, tempat operasi ayah engkau telah meletup. Batang tubuh ayah engkau berkecai. Sisa-sisa daging yang dapat kami kutip ada dalam bungkusan ini, kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal. Tahun 2014, pakciknya, anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, mati syahid. Dibedil oleh roket F-16. Terbenam di dalam tanah sedalam 3 meter. Bawah atasnya, bangunan 3-4 tingkat menghimpak batang tubuh. Bila mana dicari di bawah runtuhan, didapati masih lagi memeluk AK-47 yang digunakan untuk mempertahankan bumi Palestin. Nak dibawa keluar daripada runtuhan, pehanya tersangkut pada dawai bangunan. Walaupun dah berhari-hari mati syahid, tetapi Allah takdirkan darah mengalir daripada pehanya dalam keadaan masih lagi panas. Ini Allah bagi karamah kepada para syuhada. Mereka tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rezeki yang banyak. Tahun ini, tahun 2023, ahli keluarga Mustaha ini yang datang, Naim ni daripada keluarga Mustaha, lebih daripada 60 orang yang dah mati syahid.
termasuklah sepupu-sepupu dia, termasuklah makcik dia 2 orang, sama-sama dengan 2 orang suami-suami mereka, 10 orang anak-anak mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bercakap dan saya bawa Naim sama-sama, selalu saya sebutkan bahawa susah kita nak jumpa orang yang dekat dengan syurga macam budak ni. Sebab apa? Sebab orang yang syahid ni, dia boleh bawa 70 orang masuk syurga. Dia ni berapa puluh orang yang boleh tarik dia masuk ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita pun dapat berkat dan kita dapat kongsi sedikit. Kalau ada kosong nanti kita bincang, insya-Allah. Sekejap lagi kita akan dengar apa yang Naim akan ceritakan. Dan Naim ini tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2016 Allah bagi dia rezeki jumpa seorang ayah yang datang jauh daripada bumi Malaysia, yang lebih handsome daripada ayahnya yang asal. Saya berkahwin dengan ibunya, dan Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Sekejap lagi kita dengar daripada Naim. Fadlalu. Saya nak tamatkan tuan-tuan dengan puan-puan dengan jawapan daripada isteri saya sendiri. Bila mana kita bercakap tentang pengorbanan yang terpaksa mereka lakukan selepas 7 Oktober yang lepas. Hari-hari pertama serangan, isteri saya dia menghantar mesej WhatsApp. Dia kata, wahai suamiku, aku nak minta izin daripada engkau. Aku nak tinggalkan rumah kita ni, nak pergi ke rumah adik ipar kita. Sebab kawasan rumah kita semuanya telah dibom. Rumah kita ni dekat dalam kawasan bangunan yang sama dengan pejabat Cinta Gaza Malaysia dan NGO Malaysia yang lain. Potensi dibom sangat besar. Maka saya pun bagi izin kepada isteri saya kata pergi duduk kat rumah adik ipar yang mungkin lebih selamat. Tak sampai 24 jam duduk di rumah tersebut, masjid di hadapan rumah adik ipar dibom. Yang menyebabkan masjid semua musnah, rumah tersebut pun terkesan. Tidak boleh lagi didiami. Isteri saya dia menghubungi saya, dia ceritakan bagaimana dia boleh keluar daripada rumah ni macam mukjizat. Macam mana boleh selamat, wallahu a'lam. Dan alhamdulillah tidak ada yang terkorban daripada kalangan ahli keluarganya. Dia bawa anak saya yang bongsu namanya Ibrahim Al-Khalil, usia 1 tahun setengah. Nak bawa keluar daripada rumah, datang para pemuda ambil Ibrahim daripada pangkuan isteri, bawa ke tempat yang selamat. Maka dipimpin anak-anak saya yang lain. Haura usianya 5 tahun, Qamar usianya 4 tahun. Keluar daripada rumah ke jalan raya, nak bawa pergi ke tempat yang lain. Jalan raya dipenuhi dengan jenazah-jenazah para syuhada yang sudah tidak ada anggota, yang tangan terputus, yang kaki tercabut. 11 orang mati syahid dalam serangan yang berlaku ketika itu. Pindah pula ke tempat yang lain. Beberapa hari selepasnya datang arahan daripada Zionis Israel untuk mengosongkan kawasan di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza. 1.1 juta orang diarahkan untuk berpindah pergi ke kawasan Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Maka isteri saya sekali lagi dia hantar WhatsApp. Dia kata, wahai suamiku, aku nak minta izin untuk gunakan kenderaan kita yang ada di bumi Gaza ini untuk berpindah ke kawasan Gaza Tengah bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga ipar kita. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya marah pada isteri saya. Saya sebut kepada isteri saya, wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid, mati syahid mempertahankan bumi Palestin daripada British dan juga daripada Zionis Israel. Suami engkau mati syahid tahun 2008. Adik engkau mati syahid 2014. Hari ini engkau nak minta izin untuk kosongkan rumah-rumah kita dan membiarkan ia begitu mudah dimasuki dan dihuni oleh Zionis Israel. Kau nak minta izin daripada aku untuk tinggalkan kawasan-kawasan kita, pergi ke tempat lain yang lebih selamat, sehingga berlaku Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa. Aku haramkan engkau untuk menggunakan kenderaan-kenderaan kita untuk berpindah ke tempat yang lain. Maka ketika itu isteri saya senyap. Esok baru dia balas mesej. Dia sebut kepada saya, dia kata, semalam kami telah duduk, kami telah berbincang. Kami telah menamatkan 30 juzuk Al-Quran. Allah campakkan ke dalam hati kami sakinah dan ketenangan. Wahai suamiku, aku berjanji kepada engkau, aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Ketika itu saya tanya kepada isteri saya, adakah engkau nak kami balik ke bumi Gaza pada saat ini? Dia kata, kalau kau balik ke bumi Gaza pada waktu ini, tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada internet. Kau mungkin hanya dapat memberikan bakti kepada kami 8 beranak. Keutamaan engkau ialah untuk engkau berada di bumi Malaysia
jumpa dengan seramai mungkin orang-orang yang cintakan kepada Palestin, terangkan kepada mereka apa yang sedang menimpa kita di bumi Palestin, kumpulkan sumbangan-sumbangan mereka, doa-doa mereka, solidariti mereka, maka ketika itu kau akan dapat memberikan manfaat kepada keseluruhan orang-orang Palestin. Sedangkan aku, wahai suamiku, maafkan saja segala kesilapan-kesilapan aku yang lalu. Allah akan menjaga kami. Kalau tidak ada rezeki untuk kita bertemu di dunia, insya-Allah Allah akan kumpulkan kita di syurga kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita ini cerita sekitar 1 bulan yang lepas. Sekarang keadaan telah banyak berubah. Hampir seluruh penduduk-penduduk di bumi Gaza telah berpindah 3-4 kali sekurang-kurangnya daripada rumah ke rumah mencari tempat yang selamat. Kalau sebelum ini mereka mengebom sebelah utara Gaza, hari ini mereka mula menyerang pula kawasan sebelah selatan yang dikatakan kawasan yang selamat sebelum daripada ini. Semalam, satu gambar yang muncul di media sosial menyebabkan saya hampir nak membatalkan semua ceramah-ceramah, semua perjumpaan-perjumpaan, semua usaha untuk menarik umat Islam khususnya di Malaysia mengenali apa yang sedang berlaku di bumi Gaza Palestin dengan lebih dekat. Sebab saya rasa macam kita ni dah terlalu lemah, tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang kita boleh buat, kita dah buat lebih daripada doa, kita boykot, kita sumbangan, kita tak tahu dah apa yang boleh kita buat dalam keadaan umat Islam yang sangat-sangat teruk pada hari ini. Gambar tu gambar apa tuan-tuan? Gambar bagaimana pemuda-pemuda Palestin yang terkenal dengan keberanian mereka, yang terkenal dengan kepahlawanan mereka, dibogilkan beramai-ramai, dikumpulkan di padang-padang terbuka, dimasukkan di dalam trak-trak Zionis Israel, dibawa ke lokasi-lokasi yang tidak diketahui, dan sehingga kini tidak diketahui nasib mereka. Kalau tanya kepada mana-mana orang-orang Palestin, tuan-tuan dan puan-puan, adakah mereka reda diperlakukan sedemikian rupa, dihina sebegitu rupa? Mereka akan sebutkan, aku lebih rela untuk mati syahid berkali-kali daripada aku dimalukan dengan sebegitu rupa. Dalam keadaan itu pun tidak ada negara yang menggerakkan tentera-tentera mereka. Tidak ada usaha kuasa-kuasa untuk sekurang-kurangnya menyekat petrol yang digunakan untuk menggerakkan kereta-kereta kebal milik Zionis Israel. Tidak ada usaha untuk menghentikan normalisasi yang sedang dan giat dilakukan oleh beberapa negara Arab, yang mana bila mana resolusi untuk menghentikan minyak dibuat, mereka ini yang menghalang resolusi-resolusi tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan membimbangkan. Saya yakin di peringkat kita dah buat apa yang kita boleh buat. Lebih daripada itu, wallahu alam, saya pun tak tahu dah apa yang boleh kita buat. Tetapi mungkin dengan keberadaan kita di sini, di pusat talaqi ini, di kalangan orang-orang yang mencintai ilmu, di kalangan orang-orang yang sedang membesarkan anak-anak mereka dengan Al-Quran, dengan nasyid-nasyid, dengan hiburan Islam, masih ada harapan untuk kita. Masih ada harapan untuk kita menyahut apa yang disebutkan oleh Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam tadi dalam ucapannya. Bila mana dia dah terangkan tentang operasi, disebutkan bahawa operasi kita tidak akan berjaya melainkan setelah umat Islam seluruhnya berada bersama-sama dengan perjuangan kita, menyokong kita dengan segala apa yang mereka ada. Tetapi lebih hebat tuan-tuan dan puan-puan, di hujung ucapannya itu, dia memilih untuk menyebutkan nama beberapa buah negara. Disebutkan nama beberapa buah negara yang khusus, yang diharapkan rakyatnya akan berada bersama-sama dengan perjuangan Palestin, sehingga ketitisan darah yang terakhir bila mana dituntut kelak. Tak banyak nama negara yang disebutkan, tetapi salah sebuah nama negara yang disebutkan ialah nama Malaysia yang kita kasihi. Ketua Am Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam sebut nama tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang akan membantu perjuangan mereka sehingga ke akhirnya. Walaupun kita berada jauh daripada mereka, walaupun kita tidak ada kuasa politik, kita tidak ada kuasa ekonomi, tetapi dia yakin dengan setiap batang tubuh yang ada, mereka inilah yang akan mengorbankan segala-galanya untuk memastikan insya-Allah bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan dalam keadaan kita masih lagi bernyawa insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya memohon maaf mengambil masa yang agak panjang bersama-sama dengan kalian. Tadi kami berprogram sebelah petang, diberi
slot ucapan 10 minit. Saya kata saya datang daripada Bangi ni, takkan nak bercakap 10 minit. Saya pun gorenglah lebih kurang 40 minit sampai lewat sampai ke sini. Ni pun kita dah goreng agak panjang juga. Selepas ni ada program lagi untuk berjumpa dengan kumpulan yang lain pula. Mudah-mudahan sedikit suntikan yang kita berikan, memberikan galakan kepada kalian, memberikan semangat yang baru kepada kalian untuk terus berlari bersama-sama dengan orang Palestin dalam maraton panjang yang masih lagi bermula. Tetapi insya-Allah permulaan ini adalah permulaan kepada sebuah pengakhiran untuk Zionis Israel, untuk Yahudi laknatullahi alaihim. Seterusnya saya persilakan anak anda, Naim Mushtaha, untuk berkongsi sedikit kata-kata semangat bersama-sama dengan kalian insya-Allah. Mudah-mudahan ada butiran kalam, butir bicaranya yang masuk ke dalam hati kita bersama-sama. Dan terima kasih pastinya kepada Pusat Talaki, kepada kalian semua, kepada Tokku yang tidak lepas menjemput kami setiap kali kami pulang ke Malaysia untuk berada di sini. Saya pun tak tahu kenapa lama sangat nak boleh sampai ke sini. Memang silap-silap kami lah. Saya rasa ceramah ni dah lebih 250 ceramah kami sampaikan sejak daripada awal peperangan 7 Oktober yang lepas. Tapi ini yang pertama kita sampai di bumi Johor. InsyaAllah bangsa Johor akan bangkit bersama-sama dengan kita, akan bangkit bersama-sama dengan orang Palestin untuk membebaskannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal yatafaddal ila ibnina Naim Mushtaha yulqi kalam. Siapa mentarjim saya? Bukan ada mentarjim. Jazakallah khairan. Saya ucapkan kepada Tuan Nadir atas penerangan dan info-info yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya kita akan teruskan dengan sesi penerangan daripada Saudara Naim sendiri dan akan ditembahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Bukhari daripada Mataras. Jemput Ustaz Bukhari. Sementara itu, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kami di pihak Pusat Talaki berbesar hati untuk mengumumkan kita akan buat kutipan sumbangan pada malam ini dan akan disalurkan terus kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Petugas kita ada 2 orang, Tuan Alim sebelah kanan dan juga Encik Mazlan akan mula buat kutipan, dan di kalangan muslimat juga akan ada yang membuat kutipan. Jadi sama-sama kita berkorban dari sudut harta untuk sama-sama membantu saudara kita di Gaza. Silakan Ustaz. تهجئ من هذا تهجئ عن هذا يعني جالسة شوية إنسان dia cakap apa? Bimbang tadi. Cerita sebelah sini. Bimbang tak untuk kau ni? Tak. Masih sikit. Ha? Terjemuh apa dia? Baik. Ha. Cakap pasal Palestin. Ha? Cakap pasal Palestin kenari. Tahu dah tak? Boleh tukar kan? Tak ada orang 9 nak. Ha? Kalau sampai kalau sama itu. Dia mengejut ni tak? Tahu dia? Ya, sikit. Payah tak? Tengok. Ha? Boleh sikit-sikit. Sekejap. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Saudara kita Muhammad Naim memberikan kita salam kepada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saudara kita dari Palestin memberikan salam kepada kita semua. Salam daripada Palestin. Allah. إخوتي وأخواتي، إننا نتحدث عن فلسطين فإننا نتحدث عن قضية الأمة الإسلامية. مرة ثانية. إخوتي وأخواتي، حين نتحدث عن فلسطين فإننا نتحدث عن قضية الأمة الإسلامية. Kepada saudara-saudaraku, apabila kita bercakap tentang Palestin, kita bercakap tentang apa yang situasi yang sedang berlaku di Palestin sekarang ni. لأن فلسطين قد ذكرت في القرآن الكريم في سورة الإسراء. Kerana kisah tentang Palestin telah disebut dalam surah Al-Isra' في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Okay, saudara kita sedang memberitahu tentang kisah Palestin yang telah disebut pada awal surah Al-Isra' yang menceritakan tentang kelebihan masjid yang terdapat di Palestin, iaitu bukan daripada awal surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, iaitu ayat menceritakan tentang bagaimana keadaan Isra' Mi'raj yang berlaku, yang bertempat di Palestin sekarang, iaitu Al-Aqsa. Ya Allah. لذلك فإننا حين نقدم التبرعات لأهل فلسطين فإننا نجهز جيش الإسلام في فلسطين، وقال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، والتبرعات التي تذهب لفلسطين تذهب لمساعدة أهل فلسطين. Okey. Saudara kita bertahu tentang derma-derma yang kita beri kepada Palestin, itu insya-Allah ada manfaat. Atau secara ringkasnya akan ada manfaat kepada orang-orang Palestin yang berada di Gaza sekarang ni. Ya Allah. لذلك إخوتي وأخواتي يقول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. Okay, dan saudara kita memberikan sedikit ayat Quran, wa ma tunfiqu min khairin wa ma tajiduhu indallah, iaitu wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah, apa yang kita infakkan itu insya-Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Okay, mungkin terangkan. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه العزيز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نحن في فلسطين نقاتل بالمال والأرواح، لكنكم أنتم هنا تدعموننا وتقاتلون بالمال. Okay. Saudara kita memberitahu tentang keadaan di Palestin yang mana mereka telah menggadaikan nyawa dan juga harta mereka, maka kita dekat sini seharusnya ataupun kita sedang menginfakkan sebagai pada harta-harta kita untuk diinfakkan kepada Palestin. أجركم عند الله عظيم وثوابكم كبير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
saudara kita telah memberikan kita satu ayat yang mana ayat itu menerangkan bahawasanya ganjaran bagi orang yang bersedekah di mana satu sedekah kita akan digandakan kepada gandaan yang lebih besar. وقد قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق أي من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شيء من النفاق. من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد ولم يجاهد مات على شيء من النفاق. من مات وهو على النفاق على شيء من النفاق. ممكن مرة ثانية يعني لا أفهم يعني. لا مشكلة. في كلام بسيط يعني. لذلك إخوتي وأخواتي وجب علينا جميعا أن نبقى داعمين لقضية فلسطين لأنها قضية الأمة الأولى ولأنها مذكورة كما قلنا في القرآن الكريم. Okey, saudara kita memberitahu tentang kita sebagai seorang rakyat Malaysia mestilah dan juga seorang Muslim mestilah mementingkan ataupun mengambil ihtimam, ambil berat tentang saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestin. Barakallahu fikum wa jazakum anna kulla khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan saudara kita telah mendoakan kita supaya diberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Tak bela-bela. Tak, bukan dia main dia sebab kita sebelum tu kita tak buat tangan tu lah. Jadi bila kita bela apa tu? Lepas tu dia main lain. Dia gini ada buka tangan tak kena tak tahu ah macam fikir. Lepas tu dia pakai kata lain kita tu. Jadi bila terjemah tu jadi macam bela tu dia. Dan sambung. Tu guru. Kita teruskan dengan sesi soalan jawab. Ada beberapa soalan memang rapat kena konten dalam tu ahli pertubuhan. Saya akan bacakan beberapa soalan. Soalan yang pertama, dia senang, cuma dia bila ada satu kata ayam tu kalau kita apa tu lepas tu kita di blur. Sobat jadi tu dia apa dibagi. Saya jawab soalan ini. Dia mula mesej. Assalamualaikum. Ada tugas. Bahagian pertama dia sampai dulu ke bumi Gaza. Sampai ke Gaza insya-Allah. Nusul terjemah. Bincang dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Baik Ustaz, yang ni kan terjemah live begini. Orang nak masuk ke dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam ialah nak masuk ke Gaza itu masa ni masa kata nifaq ke Allah. Saya masuk tahun 2013 zaman Dr. Morsi terjemah. Alhamdulillah boleh masuk itu, ramai NGO boleh masuk. Dan selepas daripada itu sebagai pelajar saya rasa masa tu Mesir ni laluan masuk ke Gaza ni melalui Rafah dikawal oleh Mesir, tak ada kaitan langsung dengan Israel. Jadi saya masuk tu ketika tu saya rasa Mesir dia pening. Saya kalau ayat Quran ni memang untuk bani sangat. Bagi saya masuk sampailah kepada tahun 2016. Jadi bagi tu memang betul masa tak tak dia. Berkahwin dengan orang Palestin. Memang blur. Lepas dah berkahwin dengan orang Palestin boleh masuk ke bumi Gaza. Itu yang saya ajar lah lama dah kepada haji kepada jemaah kita. Kalau nak masuk cara mudah dia kena ada orang kat dalam. Bila dah ada orang kat dalam mudah untuk masuk keluar daripada bumi Gaza. Tapi tu tak bermakna mudah tu mudah. Kata mudah cara orang Palestin lah. Saya pernah duduk di border dekat satu perkampungan dekat sebelah Mesir ni hampir 1 bulan tunggu border buka. Jalanan yang sepatutnya ambil masa 6 jam kadang-kadang boleh makan 3-4 hari. Saya beli isteri bumbu 2-3 kali sebab susah nak masuk ke dalam border.
Itu benda-benda yang biasa untuk orang Palestin berlaku kepada kita. Kalau dah lepas semua cabaran tu, dah boleh masuk ke dalam Gaza, insya-Allah mereka kan di sana. Dia kata wabarakatuh. Betul kita nak terjemah dia. Tapi secara amnya, jawapan untuk kalian, dia macam Brigade Izzuddin Al-Qassam suatu ketika dahulu dia pernah menerima orang luar untuk masuk sebelum daripada kepungan ke atas Gaza. Dia terima orang luar untuk masuk ke dalam brigade, tetapi banyak berlaku kebocoran maklumat rahsia dan sebagainya yang menyebabkan selepas daripada itu ditutup. Maksudnya orang Gaza sahaja yang boleh masuk, dan tapisan dia sangat-sangat ketat. Memang orang yang dikenali sejak daripada mereka kecil, duduk dalam usrah, duduk dalam halaqah Al-Quran, dia membesar, dia berbai'ah, barulah dia boleh masuk ke dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dia tak boleh senang-senang ambil join macam kita tengok mungkin berlaku di tempat-tempat yang lain kan. Di Syria contohnya mudah, masuk boleh ikut Jaishur contohnya. Tetapi di Gaza ni dia berbeza sikit sebab isu keselamatan dan sebagainya, selain daripada kawasan itu kawasan yang tertutup lah. Wallahu a'lam. Awal soal, ajanib berkhusyuk Qassam wala la? Adakah wujud program untuk mengambil anak-anak syuhada Palestin sebagai anak angkat? Kerana saya tidak seberani kuat Tuhan hadir untuk mengahwini warga Palestin. Jawapan ringkas dia, nak ambil bawa ke Malaysia, jaga tidak. Sebab apa? Sebab orang Palestin mereka sangat menjaga ahli keluarga mereka, mereka sangat menjaga keturunan mereka. Mereka tak benarkan anak-anak mereka, walaupun ayahnya telah syahid, kadang-kadang ayah dan ibu telah syahid, selagi mana ada keluarga kembangan yang boleh jaga, pakcik-pakcik dia, datuk dia, nenek dia, maka dia akan dijaga oleh ahli keluarga mereka di dalam bumi Gaza. Kalau dah tak ada sangat ataupun dah susah sangat, dia akan hantar ke rumah anak yatim. Dan untuk makluman kalian, di bumi Gaza ni ada satu je rumah anak yatim. Jumlah anak-anak yatim di seluruh Gaza saya rasa dah mencecah 20,000 orang. Tetapi yang ada di dalam bumi Gaza, satu rumah anak yatim, sekitar 120 orang saja yang ada dalam rumah anak yatim tersebut. Maksudnya mereka ni rasa macam aib kalau hantarkan anak-anak mereka ke rumah anak yatim. Lebih-lebih lagi kalau dihantar keluar daripada bumi Gaza ke bumi yang penuh dengan bahaya, cabaran dan ujian. Mereka tak benarkan keluar daripada bumi Gaza. Mereka nak supaya anak-anak mereka kekal dalam bumi Gaza. Dan mungkin ini sebenarnya menjawab satu soalan yang selalu ditanya kepada saya. Kenapa saya tak bawa isteri dan anak-anak keluar daripada bumi Gaza pada saat ini? Masalahnya bukan pada Wisma Putra. Wisma Putra banyak kali tawarkan untuk kita bawa keluar. Isteri saya pun tak ada masalah untuk dia nak dibawa keluar, insya-Allah. Anak-anak saya 3 orang, anak sendiri pun tak ada masalah, insya-Allah. Saya ada 5 orang anak tiri, 3 orang anak sendiri, 1 orang cucu. Jadi saya ni Datuk Nadir Al-Nuri sebenarnya. 5 orang tu, seorang ni abangnya kat sini, 4 orang yang lain ada di Gaza. 3 orang anak saya boleh keluar daripada bumi Gaza. Tetapi anak-anak tiri ni bermasalah sebab apa? Masalah dengan family sebelah ayahnya. Apa masalahnya? Masalahnya tidak dibenarkan keluar macam yang kita sebut tadi lah. Perang ke tak perang ke, duduk kat situ, inilah bumi perjuangan kau, inilah bumi tempat kau berkorban. Tapi insya-Allah kalau ada rezeki kita akan cuba juga untuk bawa keluar dengan keizinan daripada mereka lah. Jadi kita nak bela anak yatim dengan cara kita sumbang di sini. Kita contohnya di Cita Gaza Malaysia kita ada projek untuk kafalah anak yatim. RM220 satu bulan kita bagi kepada CJM daftar. Kita akan bagi gambar anak-anak kalian. Kalau setiap 3 bulan, 6 bulan kita akan bagi report akademik mereka, kesihatan mereka. Kalau ada rezeki nanti, kalau mereka besar sikit, ada rezeki cuti musim panas, mungkin kita boleh bawa ke Malaysia. Kita sebenarnya sebelum perang bercadang nak bawa 30 orang daripada sekolah Malaysia kita di bumi Gaza untuk sampai ke bumi Malaysia. Tetapi duka citanya bila jadi perang kita tak dapat nak bawa ke sini. Jadi kalau kalian ada kewangan yang baik, boleh taja mereka. Cuti musim panas kita boleh bawa ke sini, mungkin boleh duduk dengan kalian 3-4 hari ke sebelum kita bawa pusing ke tempat-tempat yang lain, sebelum mereka balik semula ke bumi Palestin lah. Itu je kaedah yang boleh berlaku. Allahuakbar. Soalan yang seterusnya, perlukah kita memboikot produk yang syarikat induknya menyokong Israel, tetapi pemilikan di Malaysia oleh syarikat tempatan? Saya sebut pasal boikot ni mudah je. Boikot ni bukan soal sejauh mana ia memberi kesan, tetapi sejauh mana kita punya iman. Hafal tu je. Kita kalau nak boikot, tak payah kita kira berapa sen yang sampai, berapa sen yang tak sampai.
dia franchise ke tak franchise, automatik sepatutnya iman kita bila kita nampak makanan tu contohnya dengan jenama tertentu diberi makan kepada tentera-tentera Zionis Israel yang sedang membunuh anak-anak kita di sana, yang sedang menjatuhkan maruah wanita-wanita kita di sana, yang sedang memusnahkan dan menjajah tanah milik umat Islam, automatik aku tak boleh dekat dengan produk ni. Aku rasa lain macam kalau aku pergi dekat dengan tempat-tempat ni. Aku rasa malu nak masuk, nama aku dikaitkan dengan jenama-jenama ini. Itu sepatutnya kita rasai di tahap iman kita yang paling rendah. Sebab kita ni tangan kita tak boleh, mulut kita ni seronok kita kongsi di social media contohnya, tetapi followers kita 10 orang, tak sampai juga maklumatnya, kan? Paling rendah hati kita bertindak untuk kita menunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita di sana. Itu pun kita duk berkira-kira lagi, sampai ke tak sampai, nak buat ke tak buat. Negara yang paling besar, yang paling kuat sekali buat boikot tuan-tuan dan puan-puan, kita kena malu, ialah negara Ireland. Ireland, negara bukan Islam, paling kuat boikot di seluruh dunia. Kalau kita tengok di Morocco, jenama-jenama kopi dah nak ditutup. Di Amerika, di US, tak ada orang masuk ke dalam tempat-tempat tersebut. Walaupun pusatnya di sana, dia tak kira pun 0.037 sen ke yang masuk ke berapa ke, tapi dia boikot. Kita ni masalah orang Islam ni, lagi-lagi orang Malaysia kot, tahu cerdik dia lebih sangat. Semua benda dia nak kira, semua benda dia nak tengok. Dan saya berjumpa dengan seorang sahabat tadilah, seorang kawan kita ni, pengikut dia ramai di Facebook. Dia cerita kat saya sebenarnya syarikat-syarikat ni membayar kepada influencer-influencer untuk bercakap, untuk menolak boikot, untuk memastikan orang Malaysia kembali semula kepada jenama-jenama yang melelehkan air liur kita ni, yang melelehkan air liur kita pada masa yang sama melelehkan darah-darah saudara-saudara kita di bumi Gaza, di bumi Palestin. Jadi soalnya kepada kalian, kalian nak boikot, rasa macam iman kalian menjentik kalian untuk boikot, boikot. Kalau rasa boikot pun susah nak buat tu, Wallahualam, mungkin kalian kena sampai ke bumi Gaza, itu lebih baik untuk kalian lah. Wallahualam. Soalan yang terakhir, adakah benar dakwaan setengah pihak bahawa peralatan senjata alat tempur dulu membantu Hamas dibaca oleh negara-negara Islam, antaranya Iran, Qatar dan lain-lain? Jawapan ini jawapan yang datang daripada Ketua Hamas, Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyah. Dr. Ismail Haniyah disebutkan dalam satu interview sama-sama dengan Al Jazeera kira-kira 3 tahun yang lepas. Dia kata ada beberapa buah negara yang membantu perkembangan ketenteraan mujahidin di dalam bumi Gaza. Disebutkan 3 negara. Satu Lebanon, satu Syria, satu lagi Sudan. Disebutkan Lebanon dengan Syria ini, dia membantu macam mana? Dia membantu dengan membenarkan komander-komander perang Brigade Al-Qassam masuk ke dalam Syria, masuk ke dalam Lebanon untuk mendapatkan latihan ketenteraan. Sudan membenarkan laluan Sudan itu digunakan untuk menyelundup senjata daripada Sudan masuk ke sebelah Mesir, masuk ke dalam bumi Gaza. Itu berlaku dalam tempoh yang lama sehingga berlakunya Arab Spring pada tahun 2011, bila mana Syria ketika itu menyebutkan kepada Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, kalau nak kami terus bantu kalian, kalian kena menyatakan sokongan terhadap Bashar al-Assad. Tetapi ketika itu Hamas dikata, kami tak masuk campur urusan luar, kami tak nak menyatakan sokongan kepada Bashar al-Assad ke, kepada siapa ke. Kalau kau nak hentikan bantuan pun hentikanlah. Maka ketika itu Iran dengan proksi-proksinya, Syria, Hezbollah, semuanya menghentikan bantuan ketenteraan kepada Hamas, dialihkan kepada kumpulan kedua terbesar, iaitu Jihad Islami Saraya Al-Quds di dalam bumi Gaza. Dan itu membuktikan bahawa Hamas ni dia bukan Syiah. Orang kata Syiah dok bantu sebab Hamas tu Syiah, tidak. Bukti yang paling besar 2011 dipotong hubungan dengan Syria sebab diletakkan syarat. Kau nak bantu aku, bantu tanpa perlu bersyarat. Kalau bersyarat aku tak perlukan bantuan kau. Ketika ini bila mana Syria dah diumumkan menang Bashar al-Assad, barulah pimpinan Hamas pergi berjumpa semula dengan Iran, pergi berjumpa semula dengan Syria, pergi menziarahi semula Lebanon, kerana pusing-pusing macam mana pun negara-negara Syiah inilah yang menggerakkan kekuatan mereka untuk membantu Palestin di saat ini, khususnya nak dibandingkan dengan negara-negara yang kita sebut sebagai Sunni,
tetapi bukan sahaja tidak membantu tetapi menghalang pula operasi yang cuba dilakukan oleh negara-negara yang lain. Contohnya sekarang ni roket kalau datang masuk ke Israel selain daripada Gaza, datang daripada selatan Lebanon, Hizbullah. Datang daripada Syria, walaupun bukan daripada Syria tetapi mereka membenarkan mujahidin Palestin yang ada dalam Syria melepaskan roket mereka masuk ke dalam tanah haram Israel. Datang daripada Houthi, Yaman. Tetapi bila mana ditembak, disekat oleh Arab Saudi. Maka ini hakikat kita dalam keadaan kita sekarang ni, siapa yang nak bantu pun bantulah. Agenda memang semua orang ada agenda. Tetapi kebijaksanaan mujahidin dan juga pimpinan yang berada di dalam bumi Palestin untuk memastikan mereka juga berjaya menunggang siapa yang nak menunggang mereka untuk memastikan bumi Palestin dapat diselamatkan, khususnya pada saat ini yang sangat-sangat kritikal. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazaa ucapkan kepada saudara Nuri atas penerangan dan jawapan-jawapan soalan-soalan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya kita akan pergi ke agenda seterusnya, iaitu penyampaian sumbangan daripada orang ramai yang akan disampaikan oleh beberapa individu dan juga perkumpulan serta syarikat-syarikat. Oleh itu, Majlis Dinas Kehormatan mempersilakan Tuan Guru Fadil Ustaz Musa Rahman Dr. Pasir untuk menjemput dan mengiringi saudara Nadir Al-Nuri untuk menerima sumbangan. Sumbangan yang pertama daripada pihak guru Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai, dijemput Al-Fadil Ustaz Hakim Ramli untuk menyampaikan sumbangan berjumlah RM1,660. Seterusnya, sumbangan akan disampaikan oleh Otak-Otak Masai. Dipersilakan wakil daripada syarikat Otak-Otak Masai. Jumlah sumbangan adalah sebanyak RM11,000. Takbir. Seterusnya, sumbangan daripada Mahat Tahfiz Riyadus Salihin berjumlah RM4,321. Okey, kita teruskan dulu dengan daripada tim program Zakat Kelantan dengan sumbangan bernilai RM6,500. Dipersilakan Tuan Haji Ziad. Untuk makluman tuan-tuan, tim ini terdiri daripada para usahawan dan juga doktor-doktor pakar daripada negeri Johor yang mengikut kuliah ustaz. Seterusnya dijemput grup Jamu Ratu Melaya JRM Cawangan Johor. Dipersilakan wakil. Baik, mohon laluan ya. Silakan. Jumlah sumbangan adalah sebanyak RM21,000. Takbir.
Seterusnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Ubaidillah untuk menyampaikan sumbangan daripada Mataras sebanyak RM4,321.23. Seterusnya daripada City Group, dipersilakan Tuan Haji Azli untuk menyampaikan sumbangan berjumlah RM30,000. Dan yang terakhir dijemput dari pihak pertubuhan sendiri, Pertubuhan Pengajian Ilmu Islam dan Kebajikan Pasir Gudang, hasil daripada sumbangan kutipan pada malam ini dijemput Bendahari Pertubuhan Tuan Halim untuk naik ke atas pentas dan mengumumkan jumlah sumbangan. Dipersilakan. Baik, kita tangguhkan dulu penyerahan untuk pertubuhan kerana kita masih mengira. Nampaknya banyak ya, sumbangan sampai tak sempat nak kira. Jadi baik, kita tamatkan dulu, kita tawakufkan program kita untuk malam ini. Jumlah sumbangan yang kita dapat pada malam ini kita akan umumkan di akhir program nanti. Kita teruskan untuk para jemaah boleh mengambil tempat dan kita bersolat isyak dahulu.